Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Khadijah binti Adnan. Saya, Nur Ain Hakimah binti Sulaiman dan ditemani oleh rakan sekumpulan saya, Iza Insyirah dan Ting Wei Poh. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan kursus BMM 1064 iaitu Sintaksis Bahasa Melayu bagi tugasan 3. Pembentangan kami akan membincangkan berkaitan ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya akan menjelaskan sedikit sebanyak berkaitan kandungan pembentangan kami. Topik utama dalam pembentangan kami ialah ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Yang pertama, kami akan menjelaskan berkaitan proses penerbitan ayat majmuk. Seterusnya, ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Dan yang terakhir ialah perbandingan ayat majmuk campuran dan gabungan. Sebelum itu, saya akan membincangkan berkaitan konsep proses penerbitan ayat. Konsep ayat terbitan. Ayat terbitan asalnya ialah ayat dasar, iaitu ayat peringkat dalaman yang mengalami perubahan tertentu yang menyebabkan bentuk dasarnya bertukar kepada bentuk baharu. Ayat yang berubah itu merupakan ayat peringkat struktur permukaan, iaitu luaran. Terdapat ayat terbitan yang mengalami lebih daripada satu proses penerbitan ayat. Menurut Nik Safiah Karim 2008, penerbitan sesuatu ayat dimaksudkan hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis, iaitu proses yang melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi bagi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur ayat atau frasa. Proses penerbitan ayat melibatkan 3 jenis proses, iaitu yang pertama, proses pengguguran, proses penyusunan semula dan proses perluasan. Proses perluasan, proses yang menambahkan unsur baharu ke dalam ayat. Yang pertama ialah proses pengguguran. Proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat. Yang pertama ialah pengguguran frasa nama sebagai subjek. Yang kedua, pengguguran frasa predikat. Dan yang ketiga ialah pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Seterusnya ialah proses penyusunan semula. Proses ini melibatkan perubahan pada susunan perkataan dan frasa dalam ayat dan kadang-kadang pengguguran dan penambahan beberapa unsur. Yang pertama ialah proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek dan proses penyusunan semula ayat songsang. Seterusnya ialah proses perluasan. Proses ini proses yang menambahkan unsur baharu ke dalam ayat. Yang pertama ialah proses perluasan frasa nama sebagai subjek, perluasan frasa predikat, perluasan dengan kata hubung dan yang terakhir ialah perluasan melalui proses komplementasi. Berikut merupakan konsep bagi ayat majmuk. Secara definisi, ayat majmuk merujuk kepada ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih ayat dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga terbentuknya ayat baharu. Selain itu,
Ayat yang menjadi konstituen ayat lain dipanggil klausa dan istilah. Klausa ini digunakan untuk membezakan ayat di dalam ayat daripada ayat sebagai ayat bebas. Ayat majmuk terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ayat majmuk campuran, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Baiklah, saya Iza akan menerangkan mengenai ayat majmuk campuran. Dalam ayat majmuk campuran, kita akan mengenal pasti definisi dan konsep, ciri-ciri, jenis dan contoh ayat majmuk campuran. Baiklah, mari kita teruskan. Baiklah, definisi bagi ayat majmuk campuran menurut Abdul Hamid Mahmud pada tahun 2007, ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang terbentuk daripada campuran antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Manakala menurut Nick Safia Karim tahun 1993, ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai jenis ayat majmuk. Oleh itu, definisi keseluruhan bagi ayat majmuk campuran ialah ayat yang lebih daripada satu jenis ayat, yaitu campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk campuran juga dikenali sebagai ayat kompleks. Baiklah, seterusnya ciri-ciri ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ini boleh terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis ayat. Kedua, ayat yang dibentuk biasanya panjang. Dan ketiga, jika kita ingin mengenal pasti adakah ia ayat majmuk campuran atau tidak adalah ayat tersebut dicampur dengan satu jenis ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Oke, baiklah. Terdapat 5 jenis ayat majmuk campuran yang telah kami kenal pasti. Yang pertama, ayat gabungan ditambah dengan ayat komplement. Kedua, ayat keterangan ditambah dengan ayat relatif. Ketiga, ayat gabungan ditambah dengan ayat relatif. Keempat, ayat komplement ditambah dengan ayat keterangan, dan terakhir ayat komplement ditambah dengan ayat relatif. Baiklah, pertama sekali ialah ayat gabungan tambah ayat komplement. Contoh ayat yang dinyatakan ialah ayah dan ibu menasihati kami bahawa kami harus belajar bersungguh-sungguh. Okey, bagi kita mengenal pasti adakah ia ayat gabungan dan ayat komplement ialah ayat gabungan di situ yang dinyatakan ialah ayah dan ibu menasihati kami kerana dia mengandungi kata hubung dan. Seterusnya ayat komplement iaitu bahawa kami harus belajar bersungguh-sungguh. Bagaimana kita tahu ia adalah ayat komplement? Adalah dengan penggunaan kata hubung bahawa. Yang kedua ialah ayat gabungan tambah ayat relatif. Contoh ayat yang kita boleh lihat, Cimah dan Ain masih membuat kek batik dan biskut di dapur yang akan dihidangkan di rumah terbuka mereka. Ayat gabungan di sini ialah Cimah dan Ain masih membuat kek batik dan biskut di dapur kerana ada penggunaan kata hubung dan. Kemudian ayat relatif, iaitu yang akan dihidangkan di rumah terbuka mereka. Macam mana kita tahu bahawa ia adalah ayat relatif? Kerana terkandungnya ayat kata hubung relatif, iaitu yang. Terusnya, jenis ayat majmuk campuran yang ketiga ialah ayat komplement tambah ayat relatif. Contoh ayat yang dinyatakan ialah wanita itu memberitahu bahawa dia tidak suka lelaki itu.
yang sering mengganggunya di tempat kerja. Kita boleh mengenal pasti ayat komplement di situ dengan penggunaan bahawa. Kemudian ayat relatif dengan adanya penggunaan yang. Sebagai contoh, yang sering mengganggunya di tempat kerja. Seterusnya, ayat komplement tambah ayat keterangan. Contoh ayat, pemuda itu memberitahu pihak polis bahawa dia ke kedai kerana ingin membeli barang rumah. Ayat komplement di dalam ayat tersebut ialah pemuda itu memberitahu pihak polis bahawa dia ke kedai. Kita boleh kenal pasti ayat komplement tersebut mengandungi penggunaan kata hubung bahawa. Kemudian ayat keterangan di dalam ayat tersebut ialah kerana ingin membeli barang rumah. Kerana adanya penggunaan kata hubung kerana untuk menerangkan situasi pemuda tersebut. Akhir sekali ialah ayat keterangan tambah ayat relatif. Contoh ayat, pemudi itu datang dengan menaiki kapal terbang yang terbang dari semenanjung Malaysia. Ayat keterangan di sini ialah pemudi itu datang dengan menaiki kapal terbang. Bagaimana kita ingin mengetahui bahawa ia ayat keterangan? Kerana adanya penggunaan kata hubung dengan. Seterusnya, bagaimana kita ingin mengenal pasti bahawa ia adalah ayat relatif? Kerana adanya penggunaan kata hubung yang. Sebagai contoh, yang terbang dari semenanjung Malaysia. Ayat majmuk campuran juga terjadi apabila terdapat sekurang-kurangnya 3 klausa yang mungkin campuran ayat majmuk setara dengan satu ayat majmuk tidak setara. Klausa yang digabungkan mestilah sekurang-kurangnya terdapat satu klausa bebas, manakala klausa tidak bebas pada klausa yang lain. Contoh yang kita boleh lihat ialah ibu menjemur kain dan adik menyapu lantai ketika ayah pulang. Okey, baiklah, di sini ibu menjemur kain merupakan klausa pertama. Adik menyapu lantai merupakan klausa kedua dan klausa ketiga ialah ketika ayah pulang. Kita boleh lihat di sini, hubungan klausa 1 dan klausa 2 ialah setara, manakala hubungan klausa 1, 2 dan 3 adalah tidak setara. Maka klausa 1 dan klausa 2 menjadi klausa induk, manakala klausa 3 menjadi klausa bawahan. Berkaitan ayat majmuk campuran dengan proses penerbitan ayat. Baiklah, contoh yang kita boleh ambil ialah ibu menjemur kain dan adik menyapu lantai ketika ayah pulang. Proses penerbitan ayat yang terdapat di dalam ayat tersebut ialah proses peluasan, iaitu peluasan dengan kata hubung kerana adanya penggunaan kata dan ketika. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang ayat majmuk gabungan. Saya ingin menerangkan tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis ayat majmuk gabungan. Menurut Nik Safia Karim pada tahun 2010, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Manakala menurut Asma Haji Opah pada tahun 1980 dan Abdullah Hassan pada tahun 2005, ayat majmuk gabungan atau ayat gabungan merupakan ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan kepada satu dengan menggunakan kata hubung seperti dan, serta, atau, sambil, dan sebagainya.
Ayat majmuk gabungan bersifat setara. Bermaksud ayat-ayat tersebut bersifat sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Oleh itu, ayat gabungan tidak boleh disongsankan kecuali ayat yang ada penggunaan kata hubung sambil. Ayat gabungan boleh dibentuk tanpa menggunakan kata hubung tetapi menggunakan tanda koma dalam penulisan. Terdapat 4 ciri ayat majmuk gabungan. Yang pertama, terdiri daripada 2 atau lebih ayat yang digabung dengan kata hubung. Yang kedua, ayat-ayat ini boleh disambung tanpa menggunakan kata hubung tetapi menggunakan nada suara. Nada suara sebagai deretan pernyataan. Yang ketiga, dalam bentuk tulisan pula, ayat-ayat tersebut dipisahkan oleh tanda baca koma. Yang keempat, ayat yang digabung adalah sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Dari segi jenis pula, ayat majmuk gabungan terdiri daripada 3 jenis, yaitu gabungan berurutan, gabungan bertentangan, dan gabungan berpasangan. Jenis pertama ialah gabungan berurutan. Gabungan jenis ini menyusun fakta-faktanya secara berurutan, yaitu satu demi satu. Gabungan ini menggunakan kata hubung setara tambahan maklumat. Contohnya, dan, lalu, tambahan, pula, serta, malahan, sambil, kemudian, lagi. Contoh ayat bagi gabungan berurutan ialah: yang pertama, saya makan nasi goreng dan Amira minum teh tarik. Yang kedua, mereka bangun lalu turun ke serambi. Yang ketiga, nenek memandang saya sambil tersenyum. Yang keempat, ikan itu digaramkan kemudian disimpan di dalam tempayan. Jenis yang kedua ialah gabungan bertentangan. Ayat gabungan jenis ini memperlihatkan pertentangan fakta antara ayat yang digabungkan. Kata hubung yang digunakan ialah kata hubung pertentangan. Contohnya, tetapi, sebaliknya, melainkan, kecuali, padahal. Contoh ayat bagi gabungan bertentangan. Yang pertama, ibunya gemar berniaga, sebaliknya anaknya tidak berminat. Yang kedua, semua itu pakaian Lily kecuali yang berlipat itu. Yang ketiga, dia malas padahal dia pandai. Yang keempat, musim hujan dingin, sebaliknya musim kemarau panas. Jenis yang ketiga ialah gabungan berpasangan. Gabungan yang susunannya menggabungkan 2 ayat atau lebih. Gabungan ini menggunakan kata hubung berpasangan. Contohnya, adakah ataupun, apakah ataupun, baik maupun, bukan sahaja malahan, daripada lebih baik daripada, sama ada atau. Contoh bagi gabungan berpasangan. Yang pertama, apakah menteri akan hadir di majlis itu ataupun wakilnya? Yang kedua, Asmi bukan sahaja bijak, malahan bertimbang rasa. Yang ketiga, sama ada berita itu benar atau tidak belum pasti. Yang keempat, lebih baik mereka pergi dengan bas daripada memandu kereta sendiri. Ayat majmuk gabungan juga mempunyai berkaitan dengan proses penerbitan ayat, yaitu perluasan dengan kata hubung. Maksudnya, 2 konsisten yang sama daripada 2 atau lebih klausa digabungkan. Contohnya, klausa pertama, abang suka melayari internet. Klausa kedua,
rakannya suka melayari internet. Kedua-dua klausa ini digabungkan dengan penggunaan kata hubung dan. Ayat penuh ialah abang dan rakannya suka melayari internet. Contoh yang kedua, klausa pertama, saya akan ke Melaka esok. Klausa kedua, Shirley akan ke Perak esok. Kedua-dua klausa ini digabungkan dengan penggunaan kata hubung manakala. Ayat penuh ialah, saya akan ke Melaka esok manakala Shirley akan ke Perak esok. Berikut merupakan perbezaan ayat majmuk campuran dan gabungan. Ayat majmuk campuran merupakan ayat gabungan dua ayat tunggal. Manakala ayat majmuk gabungan pula campuran daripada beberapa jenis ayat majmuk. Contohnya, ayat majmuk campuran, ayat tunggal ditambah dengan ayat tunggal menjadi ayat majmuk campuran. Manakala ayat majmuk gabungan, ayat gabungan ditambah ayat relatif atau ayat komplement ditambah ayat keterangan, maka terjadilah ayat majmuk gabungan. Sebagai contoh, bagi ayat majmuk campuran, kanak-kanak itu makan sambil berlari. Proses penerbitan ayat yang hadir ialah proses pengguguran, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek. Ayat tunggalnya ialah kanak-kanak itu makan, yang pertama, dan yang kedua ialah kanak-kanak itu berdiri. Penerangan yang saya akan terangkan sedikit ialah pengguguran subjek yang serupa, iaitu kanak-kanak. Seterusnya, pengulangan frasa nama berlaku pada ayat kedua, maka ia akan digugurkan. Kanak-kanak itu makan sambil berdiri. Bagi ayat tunggal yang kedua, kanak-kanak itu berdiri, kanak-kanak itu akan digugurkan dan akan menjadi satu ayat majmuk yang lengkap. Ini merupakan contoh proses pengguguran. Contoh seterusnya ialah, contohnya, ibu menjahit sarung bantal di ruang tamu sambil mendengar lagu. Ayat ini merupakan proses pengguguran, iaitu pengguguran subjek yang serupa. Ibu menjahit sarung bantal di ruang tamu, ibu mendengar lagu. Subjek iaitu ibu akan digugurkan pada ayat tunggal yang kedua apabila ayat ini menjadi ayat majmuk kerana mengalami proses pengguguran. Oleh itu, subjek akan digugurkan dan ditambah menggunakan kata hubung iaitu sambil. Contoh bagi ayat majmuk gabungan pula ialah, walaupun Razali sedang menonton televisyen, tetapi adiknya yang belajar di tingkatan 3 masih menelaah buku pelajarannya. Ayat ini terdiri daripada 3 klausa, iaitu klausa pertama ialah Razali sedang menonton televisyen, klausa kedua adiknya masih menelaah buku pelajarannya, dan klausa yang ketiga adiknya belajar di tingkatan 3. Proses penerbitan ayat yang hadir ialah proses pengguguran. Pengguguran frasa nama sebagai subjek, iaitu pengguguran subjek yang serupa, dan pengulangan frasa nama berlaku pada ayat kedua, maka ia digugurkan, iaitu perkataan adiknya. Proses perluasan berlaku dengan kata hubung, iaitu kata hubung penggunaan kata walaupun. Proses perluasan frasa nama sebagai subjek dan perluasan frasa predikat yang. Proses perluasan juga melalui proses komplementasi bahawa. Yang saya terangkan tadi ialah proses perluasan bagi walaupun. Seterusnya ialah persamaan bagi kedua-dua ayat majmuk ini. Ayat majmuk ini menggunakan proses perluasan dengan kata hubung, dan ayat yang terhasil merupakan ayat majmuk.
Sekian sahaja daripada kami. Diharapkan ilmu daripada pembentangan kali ini dapat dimanfaatkan kepada orang lain, malah dimanfaatkan sepenuhnya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.